Okey, sambungan topik yang terakhir bab 6 iaitu 6.5 Perjanjian Malaysia 1963. Okey, ini dia. Selepas murid telah belajar langkah-langkah pembentukan Malaysia. Hari ini kita masuk Perjanjian Malaysia 1963. Okey, ini dia. Okey, Perjanjian Malaysia 1963. Perjanjian ini telah ditandatangani di London pada bulan 7, iaitu 9 of July 1963. Okey, so soalan A. So, sepanjang bulan Ogos 1963 telah berlaku perkara-perkara ataupun peristiwa-peristiwa penting yang merealisasikan pembentukan Malaysia. Okey, so apakah peristiwa ataupun perkara yang dimaksudkan? Okey, lain satu. Ratu Elizabeth II telah memperkenankan Akta Malaysia. Okey, yang diluluskan oleh Parlimen British. Okey, so Akta Malaysia ini diluluskan oleh Parlimen British dan diperkenankan oleh Ratu Elizabeth II. Okey, dan diikuti dengan kelulusan Perjanjian Malaysia oleh, okey, tambah ni ya, oleh satu, Parlimen Tanah Melayu, oleh Dewan Perhimpunan Singapura, oleh Majlis Undangan Sabah dan Majlis Undangan Sarawak. Okey, so selepas perjanjian ini diluluskan oleh semua ini, so Agong pula telah memperkenankan Akta Malaysia pada bulan Ogos. 26 hari bulan Ogos 1963. Okey, so itu yang berlaku sepanjang bulan Ogos. Okey, boleh ya? So pada bulan 9 iaitu 16 of September 1963, Malaysia telah ditubuhkan secara rasminya yang merangkumi Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Okey, boleh ya? So itu adalah peristiwa yang berlaku sepanjang bulan Ogos yang membawa kepada penerisasian pembentukan Malaysia. Okey, so sekarang kita kaji apakah intipati Perjanjian Malaysia. Okey, so apakah perkara? Kalau dia tanya, apakah isi kandungan? Apakah intipati Akta Malaysia ataupun Perjanjian Malaysia yang kemudian diterima dan dimasukkan ke dalam Perlembagaan Malaysia? Okey, semuanya ada 7 di sini. Okey, nombor 1, intipatinya. Semua urusan hal ehwal luar sekarang telah menjadi tanggungjawab kerajaan persekutuan. Okey, second, tentang agama. Agama Islam merupakan agama persekutuan kecuali Sabah dan Sarawak. Tetapi agama lain bebas diamalkan. Okey. Bahasa Melayu, nombor 3, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan tetapi bahasa English dan bahasa lain masih boleh digunakan. Okey, sementara nombor 4, bahasa rasmi bagi Sabah dan Sarawak ialah bahasa English sehingga 10 tahun selepas Hari Malaysia. Maksudnya selepas pembentukan Malaysia, bahasa rasmi Sabah Sarawak masih lagi bahasa Inggeris. Okey, sehingga 10 tahun. Okey, so 3, 4 berkaitan dengan bahasa. Okey, nombor 5, 6. Okey, nombor 5. Negeri Sarawak dan Sabah diberi kuasa mengawal hal ehwal imigresen dan perkhidmatan awam. Okey, Sabah Sarawak diberi kuasa untuk mengawal hal ehwal imigresen dan perkhidmatan awam. Nombor 6, rakyat Bumi Putera Sabah dan Sarawak mendapat taraf yang sama, okey, dengan orang Melayu di Persekutuan Tanah Melayu. Maksudnya, taraf rakyat bumi di Sabah Sarawak sama dengan orang Melayu di Persekutuan Tanah Melayu. Okey. So, ini berkaitan dengan Sabah Sarawak. Okey. Sementara dalam perwakilan Parlimen, Sarawak memperolehi 24 kerusi, Sabah 16 kerusi, Singapura 15 kerusi. Okey, so semua ada 7 intipati Perjanjian Malaysia ataupun Akta Malaysia. Okey, so itu saja apa yang murid-murid belajar untuk subtopik yang terakhir 6.5 tentang Perjanjian
Malaysia 1963 berkaitan dengan bulan Ogos, perkara yang berlaku dan juga intipati. Okey, so untuk bab ini, murid-murid hanya ada 2 tugasan saja yang simple sebagai isi tambahan dalam buku panjang murid-murid, iaitu 1, jelaskan Akta Malaysia. Okey, semua ini kamu boleh dapat dalam buku teks bahagian sudut maklumat. Okey, so Akta Malaysia ini, okey, jawapan. Akta yang memperuntukkan penggabungan negeri-negeri yang berkenaan. Okey. Yang seterusnya dinamai Malaysia. Okey. Soalan nombor 2, jelaskan Ahli Malaysia. Okey, so Ahli Peristiharan Pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Okey, dan penetapan tarikh ini adalah berdasarkan keputusan Setiausaha Agong PBB yang dipersetujui oleh Kerajaan British, Singapura, Sabah dan Sarawak. Okey, so itu jadikan 2 tugasan dalam buku panjang untuk bab 6. Okey, so apa yang murid belajar sepanjang bab 6 ini? Okey, kita imbas kembali. Ini dia. Okey, first murid telah belajar cadangan ke arah pembentukan Malaysia. Kita ada tengok cadangan daripada pegawai British, dari tokoh Tanah Melayu dan juga Singapura. Okey, lepas tu kita kaji faktor-faktor pembentukan Malaysia yang kita kaji 3 faktor ini. Politik, ekonomi dan sosial. Faktor politik ada 3 kan, masih ingat, iaitu 1 berkaitan dengan faktor keselamatan iaitu ancaman komunis. Second berkaitan dengan mempercepatkan kemerdekaan kan. Satu lagi adalah dasar dekolonisasi British. Okey, lepas tu kita pergi reaksi pembentukan Malaysia, reaksi dalam negeri, kita kaji reaksi Persekutuan Tanah Melayu, reaksi Brunei, reaksi Singapura, lepas tu reaksi Sabah dan Sarawak. Lepas tu kita pergi reaksi negara luar, kita tengok reaksi Indonesia yang melancarkan dasar konfrontasi dan satu lagi reaksi Filipina. Okey, dan langkah-langkah pembentukan Malaysia, 2 yang general, iaitu lawatan, Tunku dan juga rundingan. Lepas tu 5 pembentukan kan, iaitu pembentukan JPPK, pembentukan KOBOT, JAK, Mafilindo dan UNMM. Dan hari ini kita pergi Perjanjian Malaysia 1963, kita kaji perkara yang berlaku sepanjang bulan Ogos dan intipati Perjanjian Malaysia. Okey, so kita telah habis bab 6. Okey, so kita akan sambung bab yang baru iaitu bab 7 untuk sesi yang seterusnya. Itu saja, jumpa lagi.